اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah. Kitab Pati Paridah, muka surat 63. Baris yang ke-6 daripada atas. Baris yang ke-6 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan lain-lain ni daripada tiap-tiap pekerjaan yang diijma' ulama' atasnya, atas tiap-tiap pekerjaan yang diketahui akan dia, akan tiap-tiap pekerjaan dengan mudah. Yang diketahui akan dia, akan tiap-tiap pekerjaan dengan mudah ni, sekira-kira, itu taswir atau boleh panggil gambaran. Macam manakah pekerjaan yang ijma' ulama' atasnya? Pekerjaan yang ijma' ulama' ni pula yang diketahui akan dia dengan mudah. Apa maksud gambaran yang diketahui akan dia dengan mudah ni? Sekira-kira, ni dia punya taswir. Sekira-kira mengetahui akan dia, akan tiap-tiap pekerjaan yang diketahui akan dia dengan mudah ni oleh orang yang alim, orang yang mengetahui, dan orang yang ramah. Dia panggil orang awam, orang ramah. Bahawasanya ia tiap-tiap pekerjaan tu ugama. Ugama ni perkara yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana contoh tiap-tiap pekerjaan yang diijma' ulama' atasnya, yang diketahui akan dengan mudah ni? Seperti wujub sembahyang. Wujub sembahyang, terjemahan kita kewajipan sembahyang. Wajib, perkara yang wajib, diri sembahyang tu. Wujub ni kewajipan sembahyang. Kita wajib yang wajib. Hati simpan wujud ni kewajipan. Seperti wujub sembahyang, yakni kewajipan sembahyang. Dan haram berzina. Ni tiap-tiap pekerjaan yang diijma' ulama' atasnya, yang diketahui akan dia dengan mudah. Mana? Dan haram berzina. Orang tahu belaka, orang alim pun tahu, orang ramah pun tahu. Dalam agama haram berzina. Orang kafir pun tahu, orang Islam haram berzina. Maknanya hukum agama haram berzina ni diketahui dengan mudah.
Orang tua pun tahu, budak-budak pun tahu. Ni dia ketahui dengan mudah. Minum arak. Ni. Ini pun perkara yang diijma' ulama atasnya, yang diketahui akan dengan mudah. Haram minum arak dan zalim. Haram melakukan perkara yang zalim. Ini perkara agama yang ijma' ulama yang diketahui dengan mudah. Yang diketahui dengan mudah ni disebut maklumun fid dini bid darurah di bahasa Arab. Maklumun fid dini bid darurah. Perkara yang diketahui pada agama diketahui bid darurah dengan mudah-mudah. Darurah tu mudah-mudah. Bukan darurat hak sepik tu bukan. Dia darurah ada makna ni. Ada makna darurat tu darurat. Tersepik. Dalam keadaan darurah, perkara yang haram dimakan, oleh kerana tidak ada yang lain, maka yang haram dimakan ni dihalalkan makan. Sebab apa? Dalam keadaan darurah dia panggil. Ke darurat. Darurah ke darurat? Darurat. Dia termarbutah tu kan. Darurah termarbutah. Kena termarbutah dah. Saya pernah dengar orang ceramah dia panggil tersanggul. Lepas tu terperahu. Kan ada dalam buku tulis gitu. Kini ini sendiri-sendiri dah. Sendiri dah. Dia panggil tersanggul. Kan sanggul tu kan bulat kan. Tersanggul. Hak tu terperahu dia kata. Perahu kan. Dia gitu. Saya dengar mana dari dia ke mana. Ada nama juga tu. Kita termarbutah gitu je. Disebut tersanggul. Terperahu. Jadi termarbutah lah. Tersanggul. Termarbutah. Dia termarbutah ni kalau kita wakaf. Nak baca macam mana? Nak baca dengan ter ke nak baca dengan he? Boleh kedua-dua. Tapi yang masyhurnya baca dengan he. Jadi darurah. Tu dengan he. Darurat. Tu dengan ter. Boleh je. Macam ibadah. Ibadat. Solat. Itulah. Kudrah. Kudrat. Iradat. Boleh belaka. Itu marbutah belaka tu. Wahdaniyah. Wahdaniyat. Kita mana kita? He dengan ke dengan te. Tariqah. Tarikat. Haqiqah. Haqiqat. Dia kalau tulis umi, biasanya dia akan tulis dengan te. Ibadat. Kita kalau rumi lah. Kalau rumi. Kita ibadah. Kalau kita sebut, biasanya kita sebut dengan he. Ibadah. Tapi kalau tulisan rumi, ibadat dengan ti. Dengan te. Solat dengan ti. Dengan te lah. Boleh belaka. Darurah, darurat. Jadi maklumun fid dini bid darurah. Perkara yang diketahui pada agama bid darurah dengan mudah-mudah. Bukan darurah hak kata tersepik sehingga kan babi pun boleh makan. Itu darurah dengan tersepik. Tak ada makanan. Ini darurah ni diketahui dengan mudah-mudah. Sekira-kira diketahui akan dia oleh orang yang alim dan orang yang ramai, bahawasanya ia pekerjaan tu agama hak Nabi bawa datang. Contoh seperti wujub sembahyang, kewajipan solat. Tahu belaka. Orang ramai tahu, budak-budak tahu, orang kafir pun tahu, orang Islam wajib solat. Kewajipan puasa, orang tahu belaka, orang kafir pun tahu. Bulan Ramadan orang Islam wajib solat. Ini panggil apa ni? Perkara agama yang
diketahui secara darurah, secara mudah-mudah. Dia begini. Dia perkara agama ni, perkara yang datang oleh Nabi SAW daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia agama. Agama ni dari awal kitab Pati Paridah, perhimpunan hukum hakam yang daripada Allah yang disampaikan melalui Rasul. Itu agama. Jadi Nabi SAW bawa hukum hakam agama ni 23 tahun. Jadi dalam perkara agama yang Nabi bawa datang ni, ada perkara yang besar-besar, ada perkara yang halus-halus. Buat bandingan ni, dia panggil analogi. Perkara yang besar-besar ni sekira-kira daripada jauh nampak dah, tak perlu pergi dekat. Adapun perkara yang halus-halus ni, dia kena mari dekat baru nampak. Itu buat bandingan. Tak ada ni? Perkara besar ni daripada jauh nampak dah. Perkara kecil ni daripada jauh tak nampak, kena mari dekat. Jadi gitulah perumpamaan. Ada perkara agama ni tak belajar banyak pun tahu. Itu hak Nabi bawa. Ni hak besar-besar. Mana kewajipan sembahyang? Orang tahu belaka tu. Ada ni. Haramnya berzina, haramnya minum arak, haramnya melakukan kezaliman, haramnya mencuri. Tu daripada jauh pun nampak dah, seolah-olah gitulah. Ada perkara agama yang dibawa datang oleh Nabi SAW ni, dia perkara ni perkara yang halus-halus. Bukan kata benda tu benda yang kecil, bukan. Nak bandingannya perkara ni, nak tahu ni perkara agama ni, hak ni dia kena ngaji betul-betul. Sebab apa? Sebab seolah-olahnya benda tu kecil, kena mari dekat baru nampak. Seolah-olahnya gitulah. Jadi dahulu kita, jangan lupalah dahulu, apa dia Islam, apa dia iman dahulu. Apa dia Islam, apa dia iman. Kita sebut cara ringkas, Islam terima zahir akan sekalian perkara agama. Sebaliknya iman, percaya hati, terima hati akan sekalian perkara agama yang dibawa datang oleh Rasul. Jadi sekarang ni Islam terima zahir, iman percaya hati, terima hati, akan samalah. Apa dia akan? Islam terima zahir akan agama, iman percaya hati akan agama. Apa dia agama? Islam terima zahir akan segala perkara yang datang oleh Rasul. Itu agama. Iman percaya hati akan sekalian perkara yang datang oleh Rasul. Kalau bukti setakat tu macam mana kita nak terima zahir akan sekalian perkara agama yang Nabi bawa datang? Macam mana iman nak percaya hati akan sekalian perkara agama yang Nabi bawa datang? Sebab Nabi bawa datang agama 23 tahun. Kita belajar agama, lama mana sangat kita belajar agama. Jadi banyak sangat-sangat perkara agama yang Nabi bawa datang yang kita tak tahu. Jadi macam mana kita nak terima? Islam kena terima zahir akan sekalian perkara agama. Kalau tak terima, tak sah sebagai orang Islam. Iman pula percaya hati akan sekalian perkara agama. Kalau tidak percaya hati, maka tak sah iman, kafir. Jadi macam mana ni? Dia tak putih setakat tu. Islam terima zahir akan sekian perkara agama, iman percaya hati akan sekian perkara agama yang diketahui dengan darurah. Dia ada qaid tu. Yang diketahui dengan darurah, yang diketahui dengan mudah-mudah. Hak situ. Sekalian perkara agama yang diketahui dengan mudah-mudah. Sebagai orang Islam kena terima, sebagai orang beriman kena percaya. Contohlah yang terdahulunya,
berkaitan dengan qiyamah. Contoh, berkaitan dengan qiyamah, dunia ni akan diqiyamahkan. Orang tahu belaka, orang alim tahu, orang ramah tahu, orang budak, orang tua tahu, budak-budak tahu, orang kafir pun tahu tau. Kan direka macam-macam cerita berbentuk kiamat dunia kan. Maknanya qiyamah ni berlaku adalah perkara agama yang Nabi sampaikan, yang diketahui secara darurah. Sebagai orang Islam kena iakan, jangan nafikan. Itu sebagai orang Islam. Kalau dinafikan, kiamat ambil mana? Kiamat tak akan berlakunya, dunia ni tak akan hancur, murtad dia, kafir dia. Sebab apa? Baik dia tak terima secara zahir akan perkara agama yang Nabi bawa datang, berlakunya kiamat yang diketahui secara mudah-mudah. Itu bab Islam. Mulut dia tak bunyi, dia tak cakap apa pun, tapi hatinya tidak percaya dengan berlakunya kiamat, maka dia orang yang tidak sah iman, kafir di sisi Allah. Sebab dia tak percaya hati akan perkara agama yang diketahui secara darurah, secara mudah-mudah. Itu kita bicara takrif Islam dan iman dahulu. Sebab sekalian perkara agama ni hak besar-besar yang diketahui secara darurah. Itu bicara takrif Islam, takrif iman di awal kitab. Sekarang ni bicara sebab-sebab yang menyebabkan terbatalnya Islam, terbatalnya iman, wa'aliyazabillah. Dia panggil sebab murtad, 3 perkara. Murtad ni sama ada terbatal iman, murtad ni sama ada terbatal Islam. Terbatal iman dengan pegangan-pegangan yang kafir, terbatal iman dengan tidak percaya akan umpama qiyamah tadi, batal iman, kafir di sisi Allah. Batal Islam sama ada dengan perkataan, batal Islam sama ada dengan perbuatan. Dia akan bicara nanti. Yang kita bicara sekarang adalah berkaitan dengan i'tiqad yang salah. I'tiqad yang salah yang menyebabkan murtad, batal iman. Murtad ni batal iman. Hak mana murtad ni hak batal iman? Yang beriman terlebih dahulu. Yang beriman terlebih dahulu. Dia baligh serta beriman. Kemudian dia berpegang dengan akidah yang salah, yang menyebab iman yang terdahulu jadi batal, jadi murtad. Adapun kalau dia baligh dalam keadaan dia berpegang dengan i'tiqad yang kafir, hak tu tak ada batal iman, hak tu tak jadi murtad sebab tak pernah beriman. Dia nak jadi batal-batal ni kena ada dulu. Ada ni? Batal wudu kena ada dulu. Allah batal dah wudu, kentut. Dah bila kamu ambil wudu? Tak ambil lagi tapi batal dah. Kita pun tengok atas bawah. Dah dia kentut, dia kata batal dah wudu saya. Patut kamu bila ambil wudu yang jadi kentut batal wudu ni? Memang wudu tak ada, tak ambil lagi wudu, tapi dah kentut batal wudu. Bengong gitu. Dia wudu ada comel-comel, kentut batal wudu. Panggil batal. Jadi hak murtad, batal agama, batal iman, batal Islam ni orang yang ada iman, ada Islam. Pada ni. Yang mana jangan lupalah kita dahulu tu tekan berulang kali dah. Islam kita warisi daripada ibu bapa. Iman tidak warisi. Islam kita warisi daripada ibu bapa. Iman tidak warisi. Islam dan iman dia tidak berlaziman. Orang Islam tidak semestinya beriman. Contoh jelas nyatanya orang munafik. Orang Islam mengucap 2 kalimah syahadah di hadapan Nabi SAW. Semayang berjamaah di belakang Nabi SAW. Tetapi tidak pernah beriman. Ada ni. Dia tidak pernah beriman. Bukan dia beriman kemudian dia batal iman, tidak.
Tidak pernah beriman. Hanya dia menzahirkan Islam. Kerana tak ada pilihan lah. Sebab orang Madinah pakat terima Nabi SAW. Semua pakat terima. Ada ni. Jadi Nabi menguasai Madinah. Orang tak mau terima pun dia kena menzahirkan terima. Ada pun di Mekah lain. Di Mekah lain sebab apa? Di Mekah tak ada orang munafik. Sebab di Mekah kafir menguasai. Bila kafir menguasai, tidak perlu berpura-pura mengikut Nabi SAW. Bukan mengikut Nabi SAW di Mekah akan ditimpa bagai-bagai ujian. Ada ni. Mekah kafir menguasai. Jadi kalau orang tak mahu beriman dengan Nabi SAW, kenapa nak berpura-pura mengucap dua kalimah syahadah? Sebab kafir yang menguasai. Bukan kalaulah mengikut Nabi SAW kena seksa dengan kafir pula jadi susah pula kehidupan. Jadi di Mekah tak ada yang berpura-pura. Sebab kafir menguasai. Di Madinah ni Nabi SAW menguasai. Jadi di kalangan orang Madinah yang tak boleh terima Nabi SAW, terpaksalah berpura-pura menzahirkan ikut Nabi SAW. Itu beza di Mekah dengan di Madinah. Di Mekah kafir menjelas terang-terang menunjukkan di kafir. Yang ada di Mekah masa tu yang beriman dengan Nabi SAW tetapi tidak berani nak menzahirkan. Atau ada di Mekah menzahirkan Islam, menyembunyikan kekafiran munafik tidak ada. Bukan ada di Mekah, ada di Mekah yang beriman dengan Nabi SAW tetapi tidak menzahirkan. Ada ni. Kan kita baca sejarah kan. Dalam peperangan Badar. Jenazah tu jenazah tentera kafir Mekah. Tiba-tiba Nabi kata ianya adalah ahli syurga. Dia beriman. Tapi masa berperang dia duduk sebelah kafir Mekah. Tapi dia dalam peperangan tu dia cari kafir Mekah lah. Dia tak cari hak orang Islam. Tapi makna dia daripada Mekah bersama dengan tentera kafir Mekah. Tiba-tiba Nabi kata dia mati tu dia ahli syurga. Ni. Orang yang beriman tapi tidak menzahirkan keislaman. Ada ni. Sebab di Mekah kan. Di Mekah macam-macam kaum kafir buat. Kalau ikut Nabi. Jadi ada yang percaya kepada Nabi. Tapi oleh kerana kafir menguasai Mekah. Ada yang menyembunyikan keislaman. Tapi dia beriman. Tapi dia menyembunyikan keislaman. Berbeza di Madinah. Madinah Nabi menguasai, Islam menguasai. Jadi hak mana yang tak beriman pun dia menzahirkan Islam. Tapi dia kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas. Orang Islam yang tidak beriman. Ini kena faham hak umbi di asal dia. Islam iman tidak berlaziman. Untuk sah iman tidak bergantung dengan dua kalimah syahadah. Untuk sah iman tidak bergantung dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu untuk sah Islam. Jadi yang saya sebut tadi orang Islam yang tidak beriman itu mudah kita buat contoh orang munafik pada masa Nabi SAW. Macam mana dengan orang yang beriman tetapi tidak Islam? Tadi cerita orang kafir Mekah yang beriman dengan Nabi tidak menzahirkan keislaman. Ni kita boleh cerita pada masa kita sekarang. Biasa tak dengar ada Aikim satu petang tu, petang Rabu ke apa, dia ada satu selok saudara baru ke apa. Satu slot, satu program dipanggil segmen cerita mu'alaf. Tajuk dia apa tak tahulah, saudara baru ke apa tajuk dia. Jadi mu'alaf ni dia akan cerita sejarah. Sejarah keislaman dia. Dia akan cerita sejarah keislaman dia.
Yang mana macam-macam lah. Hak ni hak ni orang Islam lah kena fikir balik. Dia kata dia masuk Islam selepas dia mencari. Selama dia berkawan dengan orang Islam, tidak pernah seorang pun ajak saya masuk Islam. Ada. Dia kata dia masuk Islam kerana dia mencari sendiri. Selama dia berkawan dengan orang Islam, tak ada seorang pun Islam pernah mengajak saya masuk Islam. Mana orang Islam? Mana dia berkawan Islam daripada sekolah lagi, dia kata. Tak pernah seorang. Sampai dia kerja, tak pernah seorang pun orang Islam ajak saya masuk Islam. Bukan dia kata, kalau saya tengok kepada orang Islam yang saya kenal, tak akan menimbulkan minat saya kepada agama Islam. Tu. Kalau tengok yang dia kenal orang Islam ni, tidak akan menimbulkan minat dia kepada Islam. Sebab orang Islam ni kadang-kadang berat perangai. Yang saya nak ambil sininya, dia duduk dalam keluarga kapi. Mak ayah dia kapi yang tegar. Sebab kapi ni ada yang kapi kapi tegar, ada yang kapi tradisi gitu je. Macam orang Islam lah, ada orang Islam yang sebenar, ada orang Islam nama je. Ada orang Islam yang sebenar, ada orang Islam keturunan nama je. Orang kapi pun gitu juga, ada orang kapi hok kuat, kapi dia tu. Dan ada orang kapi ni, orang kapi keturunan gitu je. Dia macam tak ada agama. Jadi dia keluarga kapi hok kuat. Duduk dalam persekitaran hok ramanya orang kapi, orang Islam sikit je. Ini cerita orang Sabah Sarawak. Jadi dia minat pada agama tu daripada sekolah lagi. Kepada agama Islam. Mana daripada sekolah, dia secara senyap-senyap, dia berjumpa dengan ustaz di sekolah, dia tanya bab agama, lepas tu dia pun buka internet apa semua. Dia memang, dia kata dia semayang cara-cara dia. Semayang, tiru-tiru orang Islam semayang tu lah. Naknya kepada agama, dan dia percaya sungguh-sungguh dah kepada Allah dan Rasul. Tetapi tidak ada keberanian untuk mengucap dukan masyarakat sebab keluarganya kuat kafir. Masyarakat kampung dia orang kafir, orang ramai, Islam sikit je. Selepas dia berpindah ke Kuala Lumpur, sambung pelajaran, barulah dia dapat kebebasan, sudah tidak duduk di bawah kawalan keluarga, barulah dia mengucap 2 kalimah syahadah. Bila dia mengucap 2 kalimah syahadah, sah dia sebagai orang Islam. Nak tanya, bilakah bermulanya dia sebagai orang yang beriman? Adakah ketika mengucap 2 kalimah syahadah? Tidak. Dia bermula beriman masa duduk di negeri dia lagi. Sebab apa? Dia percaya pada Allah dan Rasul. Sah dia sebagai orang beriman. Dia mengucap belum? Untuk sah iman, tidak syarat mengucap 2 kalimah syahadah. Mengucap 2 kalimah syahadah untuk sah sebagai orang Islam, hukum zahir, hukum atas dunia. Ada ni. Maknanya dia beriman lama dah, Islamnya kemudian. Gitu je. Fardu takdir dia mati sebelum dia mengucap. Ni fardu takdir ni, dia tak mati, dia mati tak ada masuk dalam dia lah pulaknya. Fardu takdir dia mati masa duduk negeri dia tu lagi. Dia mati sebagai orang kafir. Tetapi beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala, ahli syurga. Gitu je. Itu beza antara Islam dengan iman. Orang ni mengucap 2 kalimah syahadah, sah sebagai orang Islam, hati tak percaya pada Allah dan Rasul, maka dia bukan beriman. Dan dia mengucap kerana nak berkahwin contohnya, maka sah dia sebagai orang Islam. Dan hati dia dengan Allah. Kita tak tahu berhati. Bila dia berkahwin dengan orang Islam, diberi pemahaman agama, akhirnya dia pun faham agama, dia pun percaya pada Allah dan Rasul. Saat tu baru dia beriman. Islam sebelum tu lagi, tapi hati dia nak nampak Islam ni. Tapi kenapa kamu mengucap 2 kalimah syahadah? Kerana nak berkahwin dengan orang Islam. Maka dia mengucap sah sebagai orang Islam. Bila diberi penerangan bab agama, akhir timbul kepercayaan daripada Allah dan Rasul. Saat tu sah dia sebagai orang beriman. Tu je. Mana Islam lain, iman lain. Jadi Islam kita warisi, iman tidak warisi.
Kalau balik dalam keadaan tidak beriman, berakidah dengan akidah yang salah, yang kafir, maka dia balik sebagai orang Islam yang kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tak pernah pun murtad, tak pernah pun batal iman sebab tidak pernah beriman. Ini bab iman, bab i'tiqad yang salah. Jadi i'tiqad yang salah, yang batal iman ni, dia balik serta dengan akidah yang sebenar. Kemudian dia bertukar akidah dia, barulah dia jadi murtad. Dia ada orang Islam ni, Islam keturunan sungguhlah. Tak tahu semayang, tak tahu apa pun. Fatihah tak pandai nak baca, tasyahud pun tak pandai nak baca. Tapi kita tidak boleh menghukum bab iman dia. Tapi dia orang Islam. Ayah dia Islam. Tapi ada tak di hati dia kepercayaan pada Allah dan Rasul, kepercayaan pada malaikat, kepercayaan kepada kitab, kepercayaan pada hari kemudian? Tak ada di hati dia. Dia tak ambil tahu langsung. Semayang pun tidak, Fatihah tak nak baca, tasyahud tak pandai nak baca. Dia orang Islam yang tidak pernah beriman, kalau seumpama tu. Jadi hak murtad, hak batal iman, i'tiqad salah ni, orang yang asalnya beriman kemudian beriktikad dengan i'tiqad yang salah, hak kafir. Berpegang dengan hak sifat-sifat mustahil tu. Mana sifat mustahil? Tak ada Tuhan, dia berpegang tak ada Tuhan, kafir. Mana mustahil? Baharu Tuhan, dia berpegang Tuhan baharu macam dia juga, kafir. Dia beriktikad Tuhan ni fana, binasa, macam makhluk juga, kafir. Dia berpegang Tuhan ni macam kita. Allah Ta'ala macam kita. Allah ada muka, ada mata, ada tangan, ada kaki, ada jari, serakoh macam kita. Itu kafir. Ada ni. Allah ada muka, muka yang selayak dengan Allah, tak sama dengan muka kita. Atau akidah yang bid'ah. Itu dak hukum kafir. Allah ada muka lah muka. Muka macam muka kita lah. Tapi comel lah muka Allah. Takkan macam muka kita. Tapi muka berjuzuk macam kita lah. Lepas tu tangan lah. Serakoh macam tangan kita lah, pada serakoh. Noneh macam tangan kita lah. Tu kafir lah. Sebab ada orang, Allah ada muka, dia tunjuk muka dia. Allah ada mata, dia tunjuk mata dia. Allah ada tangan, dia tunjuk tangan dia. Allah ada kaki, kaki dah akak lah, ditunjuk je. Kalau tadi ditunjuk muka dia, tunjuk mata dia, tunjuk tangan dia. Allah ada kaki, ditunjuk di kaki lah, dia dah akak lah kaki. Tapi tak serupa dengan muka saya. Gitu boleh dengan ke dia tak? Ni ada ni. Allah ada muka, takkan muka Allah sama dengan muka kita? Muka makhluk pun tak sama. Ada. Muka orang sama tak dengan muka pitu? Bukan panggil muka pitu kan? Sama tak muka orang muka pitu? Tak sama. Muka orang dengan muka kuala sama tak? Tak sama. Gitulah juga muka kita dengan muka Allah tak sama. Kita kata muka orang, muka pitu, muka kuala, kita kata sama. Sebab berjisim, berbentuk. Kenapa tak sama? Sebab itulah muka orang ni boleh kata bulat, leper, besar, kecil. Sebab tu muka pitu boleh panggil luah, sepik. Sebab tu muka kuala boleh panggil dalam ke, cetek ke, luah ke, sepik ke. Sebab apa? Samalah, berjisim. Siapa kata tak sama? Allah ada tangan, takkan tangan macam tangan kita, dia kata. Tangan orang, tangan beruk pun tak sama dah, dia kata. Kenapa tak sama? Tangan orang berbentuk, tangan beruk berbentuk. Boleh panggil besar, boleh panggil kecil, boleh panggil panjang, boleh panggil pendek. Sama je. Bab berjisim, berbentuk. Jadi kalau berpegang Allah Ta'ala ni serupa. Lepas tu kafirlah pegangan. Ada muka, ada tangan, tapi yang tak serupa dengan makhluk, itu akidah bid'ah. Gitu lah. Berpegang dengan sifat mustahil. Allah Ta'ala berbilang. Tuhan ada dua. Tu. Tu kafirlah, kita faham tu. Berbilang pada perbuatan.
Allah perbuat kerja Allah, langit bumi. Siang malam tu kerja Allah. Selain dari Allah makhluk, buat kerja sendiri. Bukan lagi berkait dengan perbuatan Allah. Allah hanya melihat perbuatan makhluk. Allah hanya mengetahui perbuatan makhluk. Tapi Allah tak buat. Perbuatan Allah nak besar-besar. Perbuatan makhluk sendiri-sendiri. Tidak berkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya mengetahui, Allah hanya melihat. Ini samalah. Hak akidah yang kafir. Kalau terdahulunya dia berpegang akidah sebenar, dia berpegang seumpama bentuk, kemudian murtad akidah dia. Pegangan di iman dia batal. Itu contoh. Berpegang dengan hak mustahil. Berpegang Tuhan lemah, berpegang Tuhan jahil, berpegang Tuhan pekok ke, buta ke, bisu ke, itu kafir belaka. Murtad, iman dia batal. I'tiqad yang salah. Jadi taklah panjang dicerita di sini ni. Kalau buka kitab yang besar dia panjang. Hak cerita berkaitan dengan i'tiqad yang salah menyebabkan murtad, batal iman. Cuma sekarang ni masih lagi bicara bab i'tiqad. Masih lagi bicara bab i'tiqad. Jadi yang saya baca tadi tu kena ambil faham molek lah. Dan lain-lain daripada tiap-tiap pekerjaan yang diijma' ulama atasnya. Yang diketahui akan dia dengan mudah. Sekira-kira mengetahui akan dia akan tiap-tiap pekerjaan oleh orang yang alim dan orang yang ramah, bahawasanya tiap-tiap pekerjaan itu agama. Seperti wujub sembahyang, kewajipan salat, dan haram berzina, minum arak, haram minum arak, dan zalim, haram melakukan kezaliman. Hak berkaitan dengan dia i'tiqad. Ini bicara bab i'tiqad, bukan bicara bab percakapan. Dia i'tiqad bahawa solat tidak wajib. Itu contoh. Dia bercakap solat tak ada wajib-wajib solat tak ada faedahnya. Itu batal Islam. Murtad hak nombor 2. Murtad dengan perkataan. Ada ni? Murtad dengan perkataan. Sekarang ni hak ni i'tiqad ni. Dia menafikan kewajipan solat dengan pegangan dia. Dia berpegang solat tidak wajib. Ni jadi i'tiqad yang salah menyebabkan jadi batal iman, murtad. Dia bercakap di mulut semayang tak wajib. Kenapa semayang tak wajib? Sebab dia sampai ke Tuhan dah. Ada ni. Dia semayang tak wajib sebab dia kenal Tuhan molek dah. Asal-asal dia tak semayang. Kenapa kamu ni tak semayang? Sebab tak kenal Tuhan. Yang kamu semua tu semayang bukan sembah Allah, kamu sembah dinding, dia kata. Ni hak dak semayang masjid ni lah, sembah dinding sebab kamu tidak kenal Allah. Jadi dianya tak kenal Allah juga, maka dia pun tak semayang lagi lah sebab belum kenal Allah. Kalau semayang pun bukan sembah Allah, sembah dinding, dia kata. Dia pun tak semayang. Lama tu tanya balik, dah kamu ni tak semayang lagi ke? Tak. Itu kata tak semayang kerana tak kenal Tuhan. Dah sekarang ni kenapa kamu tak semayang? Kenal molek dah Tuhan, tak semayang dah. Tak mau semayang lah maknanya. Sebelum tu dia kata tak kenal Tuhan, semayang tak ada faedah, sembah dinding. Kemudian tu tanya pula, tak semayang lagi ni? Apa tak semayang lagi ni? Tak kenal lagi. Oh, kenal dah lah ni, tak semayang, bak kenal dah. Oh, senang dia. Dia tak semayang dosa besar. Dia engkar kewajipan semayang, murtad dia, batal Islam. Tapi itu perkataan hak nombor 2. Hak nombor 2 itu perkataan. Semayang tak wajib, itu perkataan. Semayang tak ada faedah. Mu semayang mana boleh gapa semayang ni? Nampak macam susah juga mu semayang. Boleh gapa semayang? Boleh kenyang. Semayang boleh kenyang. Semayang ni jadi apa panggil apa? Maja, apa tak maja? Sui. Ada ni. Ni ada cakap gitu.
Dia asalnya tak semayang, tapi pekerjaan dia berjaya, perniagaan dia berjaya. Kemudian dia jadi semayang. Lepas dia jadi semayang tu, tiba-tiba pekerjaan dia tu jadi jatuh, perniagaan dia jadi jatuh. Akhirnya dia kata, kerana semayang ni lah yang menjadi aku jadi jatuh. Semayang ni suai, dia kata, majar. Itu dia menghina agama. Itu murtad dengan perkataan. Tapi itu nombor 2, dengan perkataan tu. Ada ni. Sebab dia paling banyak sekali murtad dah dengan perkataan. Dengan perkataan. Kadang-kadang kalau cakap, mana kalau Allah beri syurga, aku tak mau masuk syurga Allah. Tu murtad dengan perkataan tu. Pak main. Dah lah dia kata, kalau Allah Ta'ala beri akan aku ni syurga sekalipun, aku tak mau masuk benda syurga Allah, aku cukup dah. Contoh, dia meringan-ringankan. Dia meringankan akan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kata Allah nak seksa kerana aku tak semayang, contohnya, seksa nak seksa tak rasa apa pun, ada benda-benda ada main. Jangan. Ini menyebabkan batal Islam. Tapi hak tu hak nombor 2. Hak tu hak nombor 2. Hak tu hak nombor 2. Contoh tadi lah. Kerana semayang lah menyebabkan jadi majar, jadi suai, jadi celaka. Sebab dulu masa dia belum semayang, perniagaan dia naik. Lepas semayang, perniagaan dia jatuh. Semayang ni lah yang menyebabkan jadi suai dia. Jadi majar, jadi apa panggil? Kau panggil apa? Faham tak suai? Suai, majar. Cendeng, faham cendeng? Cendeng faham? Cendeng. Kan orang kan, dia nak ke mana-mana, biar awak melintah. Cendeng dia kata, dia pusing balik. Pusing balik lah kalau biar awak melintah. Langgar siapa ke punah kereta, pusing balik lah. Kalau bos takak ni biar awak melintah, apa nak cendeng pulaknya, dia kata cendeng. Itu dengan perkataan. Itu nombor 2. Itu nombor 2. Yang kita bercakap ni bukan hak perkataan. Ingat baik. Ini i'tiqad yang salah. Dengan bahawa di i'tiqad solat tidak wajib. Di i'tiqad tidak ada kewajipan solat. Hak atas tadi, hak atas dulu kan kita baca, atau i'tiqad tak ada hari kiamat, maka murtad dia. Atau i'tiqad tak ada syurga dan neraka. Tu. Dan lain-lain. Kenapa? I'tiqad hak lain-lain ni pun bukan daripada perkara agama. Mana yang lain-lain? Contohnya kewajipan solat. Di i'tiqad tak ada kewajipan solat. Jadi murtad tu. Hak bab pegangan, bukan perkataan ni. Dia kena ambil daripada atas. Atau i'tiqad tak ada hari kiamat. Jadi ni kafir, murtad. Pegangan yang salah. I'tiqad tak ada syurga dan neraka. Dan i'tiqad tak ada lain-lain daripada tiap-tiap pekerjaan jadi ijma' ulama atasnya, yang diketahui akan dia dengan mudah, sekira-kira mengetahui akan dia oleh orang yang alim ataupun orang ramah, bahawa ianya adalah agama. Seperti wujud solat, dengan bahawa di i'tiqad tak ada kewajipan solat. Ni hak i'tiqad yang salah. I'tiqad ni bukan dicakap. Hak saya sebut tadi tu bercakap. Semayang tak wajib, itu bercakap. Itu nombor 2. Itu murtad dengan perkataan. Ni kita bicara hak dengan i'tiqad. Dia i'tiqad tak ada kewajipan solat. Dia gitu. Dia tak solat, itu dosa besar. Dia i'tiqad tak ada kewajipan solat. Maka kafir, dia murtad dia. Dan haram berzina. Di i'tiqad tidak haram berzina. Di i'tiqad tak ada hukum haram berzina tu. Di i'tiqad. Kalau dia bercakap,
Suka sama suka dah apa? Yang haramnya rogo sebab dipaksa. Adapun suka sama suka dah apa? Dah haram. Bukan suka sama suka ni boleh boleh cari pendapatan pula. Hak pelacur tu lah. Kan pelacur tu bukan setakat suka sama suka. Dia cari orang, dia panggil orang, dia lambar orang. Sebab apa? Dia nak duit. Kenapa nak haramnya? Sebab dia suka sama suka. Dia boleh cari pendapatan duit. Dia boleh buat makan dia keluarga dia. Cakap di mulut ni. Berzina suka-mesuka tak haram. Murtad orang ni. Dia berzina dosa besar. Dia kata berzina tak apa sebab suka sama suka. Yang haramnya rogo baru haram. Bak paksa. Jangan ada pernah orang cakap seumpama ni. Pernah cakap seumpama ni. Masuk dalam surat khabar. Tapi tak ada takzir pun daripada pihak berkuasa agama. Dia cakap berzina suka sama suka, dia kata. Kenapa tak boleh? Halal lah. Hak haram tu rogo, dia kata hak haram. Pada ni. Itu murtad dengan perkataan ni dak ni dak ni. Ini di i'tiqad tak ada hukum haram berzina. I'tiqad. Haram berzina orang tahu belaka. Hukum agama tu haram berzina. Dan minum arak, haram minum arak. Di i'tiqad tak ada haram minum arak. Kalau dia bercakap minum arak hukumnya halal, itu murtad dengan perkataan. Cuma ini kita bicara bab perkataan lah, ini bicara bab i'tiqad. Cuma kalau orang tu menghalalkan arak, waktu tu kena usul periksa dululah. Arak tak haram, dia kata. Ni hak cakap ni, i'tiqad kita tak tahu i'tiqad ni dalam. Tinggi pada nombor 2. Dia menghalalkan arak dengan perkataan. Murtad ke tidak, kita kena usul periksa. Arak mana yang kamu kata haram ni? Khamar ke nabis? Tanya dia molek. Khamar ke nabis? Khamar ni perhang anggur. Al-muttakhazatu minal inam. Khamar ni perhang anggur. Nabis perhang selendang anggur. Nabis umpama tuak masam. Itu nabis. Perhang daripada nira yang disimpan. Dia menjadi tuak masam. Itu dipanggil nabis. Adapun khamar, pada Quran sebut khamar. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu tu. Pada Quran sebut innamal khamru, khamar. Rijsum min amri syaitan ni, khamar. Khamar adalah perhang anggur. Adapun kalau arak, dia perhang tamar. Itu dipanggil nabis, bukan khamar. Quran sebut khamar. Jadi kalau arak tu daripada perhang yang bukan anggur, pandangan dalam mazhab Maliki, ada pandangan dalam mazhab Hanafi, pandangan Sufyanus Tsauri, pandangan Ibnu Abi Laila mengatakan itu bukan arak. Halal diminum. Kena bicara bab tu pula. Pandai ni. Dak sekarang ni dia menghalalkan minum arak. Murtad kamu kerana kamu menghalalkan minum arak. Arak haram ijma' ulama. Arak mana haram ijma' ulama? Yang murtad apabila dihalalkan, arak perhang anggur. Ini arak hak mahal. Kita belajar sekolah dulu, perhang anggur Perancis. Ini hak mahal ni. Adapun perhang daripada tamar ke, daripada buah-buah yang lain ke, pandangan dalam mazhab Maliki ke, dalam mazhab Hanafi ke, dia tidak menghukumkan arak.
Sebab tu di Afrika, hak perahan yang seumpama ni ada di rumah orang Islam dan mereka minum. Ada ni. Sebab mereka tidak menghukumkan arak. Dengan suasana iklim mereka pun tidak menyebabkan jadi mabuk. Ada ni. Maka mereka dihalalkan minum. Kita panggil arak haram minum, mabuk tak mabuk tu cerita nombor 2. Haram arak cerita lain. Haram kerana mabuk cerita lain. Semata minum arak hukumnya haram walaupun tidak mabuk. Tapi arak tu hak mana hak ijma' ulama? Arak perahang anggur. Kalau bukan perahang anggur dipanggil nabis, tidak dihukumkan sebagai khamar. Maka dihalalkan minum. Tapi kalau minum dia mabuk, haram kerana mabuk. Kalau mabuk ni kita ada penyakit pelik. Kalau minum air teh mabuk contohnya. Jadi kalau kita minum hukumnya haram. Bukan kerana air teh tu arak kerana mabuk. Dia haram kerana mabuk lain. Jadi kalau mazhab mereka itu bukan dihukumkan arak. Kalau minum jadi mabuk haram kerana mabuk. Tapi di tempat mereka, iklim tempat mereka memang tidak mabuk. Dan mereka tidak menghukumkan khamar. Maka bagi mereka halal. Mazhab Maliki contohnya. Jadi kalau orang menghalalkan arak selain daripada perang anggur, kita tak boleh nak menghukumkan murtad. Sebab itu bukan ijma' ulama. Tapi mazhab Syafi'i kita, mazhab Hambali apa semua, mana-mana perahang sekalipun dihukumkan arak jika kalau memabukkan, jenis yang memabukkan. Walaupun kalau diminum tak mabuk sekalipun, termasuk tuak masam. Mazhab Syafi'i kita hukum arak najis dan haram diminum. Tapi kalau mazhab Maliki dia tidak menghukumkan arak. Jadi kalau menghalalkan minum arak, dia kena tanya pula, arak mana kamu ni yang kamu halalkan? Kalau bercakap, ini i'tikad ni kita tak tahu i'tikad ni. Kalau dia bercakap, tapi kalau dia bercakap, itu pergi kepada nombor 2, perkataan. Kita bisa sekarang i'tikad, bukan perkataan. Cuma payah nak contoh lah. Sebab i'tikad ni dalam masing-masing. Kalau dia bercakap macam mana, dia menghalalkan arak. Arak mana? Tanya molek. Jangan cepat. Ada ni. Tapi di tempat kita walaupun bukan perah anggur, memang mabuk. Mabuk tu harakih lain. Mabuk haram belaka. Minum air daun ketum. Hak asal-asal tu tak mabuk-mabuk pun. Boleh minum je. Jadi kesihatan pula. Sekarang ni dia apa? Panggil penambah baikan apa? Dia tambah jadi mana ni. Dulu daun ketung ke apa ke orang tu obat belaka. Orang bandar tak kenal. Orang darat kenal lah. Orang bandar tak kenal, orang darat kenal. Sekarang orang darat pun takut dah dengan daun ketung. Apa nak takat? Walau tak ada apa pun asal dia. Tapi oleh kerana orang ni dia macam-macam lah jadi hype nak jadi gila. Kerana mabuk dia dihukumkan haram asalnya. Sebab tu dia panggil salah guna tu. Macam dadah pun penyalahgunaan dadah. Ada ni. Dia sungguh daun ketung apa semua ni, orang kapung apa semua, dia tak pelik ni. Tapi sekarang tak boleh lah. Sebab sudah dinaik akta dah. Dulu tak ada akta lagi yang mengharamkan, sekarang naik akta dah. Boleh kena takak dah sekarang ni. Cuma bila menghalalkan arak tu kena tanya molek. Arak mana? Kalau menghalalkan dengan lidah lah, dengan perkataan. Ini bukan ni bicara bab i'tikad. Di i'tikad tidak haram minum arak. Tu menyebabkan batal iman dia. Dan zalim di i'tikad tidak haram melakukan kezaliman. Di wak zalim tu dosa besar. Di i'tikad tak haram. Kalau dia berkata, tu batal murtad dengan perkataan. Dia buat zalim orang, dia tipu orang, dia buat nanya orang, halal lah dia kata. Contoh,
Dia kata tak haram dia buat zalim. Haram ijma' ulama zalim ni. Dan haramnya zalim perkara yang diketahui pada agama secara mudah. Orang tahu belaka orang kafir pun tahu buat zalim tu salah. Tiba-tiba dia kata halal buat zalim. Murtad dia kalau dengar perkataan. Ni tak ni dia i'tikad di hati dia bahawa tidak haram melakukan kezaliman. Maka etikad yang salah, batal iman, murtad, kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun zahirnya lidah dia tak bunyi, perkataan dia tak ada, dia masih dihukumkan sebagai orang Islam pada zahir. Tapi di sisi Allah dia sudah murtad, iman dia sudah batal sebab etikad dia salah. Itu hak yang pertama daripada 3 perkara yang menyebabkan jadi murtad. 2, perkataan seperti dikata bagi orang Islam, hei kapi, kapimu ni. Man kaffara mu'minan faqad kafar. Sesiapa yang mengkafirkan orang mukmin, sesungguhnya dia telah jadi kafir. Mana-mana kitab murtad dengan perkataan dicontohkan dengan yang pertama, mengkafirkan orang Islam. Itu contoh yang pertama. Kemudian antara 3 sebab murtad ni, i'tikad, perkataan dan perbuatan nombor 3, yang paling banyak menyebabkan jadi murtad seseorang adalah dengan perkataan. Itu yang paling banyak. Dengan perkataan, contoh yang pertama dalam kitab mana-mana sekalipun, contohnya adalah mengkafirkan orang Islam. Ni saya ingat sokmo ni. Di tempat kita dahulu, daripada guru yang sesat, guru yang salah, dia ajar anak murid dia, bila bercakap saja asbab dihukumkan kafir. Wal'iyazabillah, anak murid dia mengkafirkan orang Islam tu jadi murtad anak murid dia. Batal Islam, batal agama, terbatal semua pahala kebajikan dia dah lakukan. Mati kekal neraka selama-lamanya kalau belum sempat bertaubat. Guru yang salah ni ajar macam mana? Cakap kafirmu. Kena selera molek, nambah kenyang. Kafirmu. Allah kata. Panah molek, kalau jemur ni kering. Kafirmu. Sebab yang mengeringkan Allah Ta'ala bukan kepanasan matahari. Lepas sudah sapu-sapu daun kayu, tak sempat nak tambah lagi, mari angin luruh pulak lahak daun kayu kering tak pokok. Allah luruh pulak dah, angin mari luruh pulak daun kayu hak kering. Hak tadi dia sapu dah, dia sapu apa siap dah, nak naik je mari angin. Bila mari angin, hak daun kering atas pokok akan luruh kembali. Dia pun cakap, bukan nak marahkan angin, cakap. Allah, tak ada naik tahu rumah, mari angin luruh semula daun kayu. Kawan dia kata, luruh daun kayu kenapa? Kerana angin mari. Kafirmu. Sebab mu kata angin yang meluruhkan daun kayu. Ni sungguh ni. Di tahun kita ada ngaji sesat dulu. Mudah-mudah mengkafirkan hanya bercakap asbab. Asbab kan bila angin mari, maka laung hak kering tu luruh lah. Yang meluruhkan daun kering tu perbuatan Allah. Tu kata angin tu cakap asbab tak salahnya. Kalau cakap bak makan obat go, ada benda kafirmu. Ni. Tapi time dia sakit, pah obat mulut dia. Tak ada kafir pula. Tanya tahu kan? Ni salah pengajian belaka ni. Cakap asbab tak ada salah. Quran pun menyandar kepada asbab, hadis banyak menyandar pada asbab, kitab pun banyak menyandar pada asbab, cakapan harian pun menyandar pada asbab. Tidak salah. Tiba-tiba salah pengajian, guru yang salah, guru yang sesat, dia mengkafirkan orang Islam yang hanya bercakap asbab. Maka kafir murtad kembali pada dia, jadi murtad dengan perkataan. Misal yang pertama adalah mengkafirkan orang Islam yang lain. Man kaffara mu'minan faqad kafar. Siapa yang mengkafirkan kaum mukmin, sesungguhnya dia telah menjadi kafir. Ini hak sebab murtad. Yang kedua itu perkataan. Wallahu a'lam.
Ini kitab Hidayatus Salikin. Kitab Hidayatus Salikin, muka surat 16. Muka surat 16. Baris yang ke-10. Baris ke-10 daripada atas. Kita baca tempat sama ni berulang kali. Berapa minggu dah ni baca tempat yang sama. Surat 16 baris ke-10 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka apabila selesai engkau daripada mengambil air sembahyang itu, maka tuangkan olehmu akan air itu ke atas kepalamu 3 kali, serta engkau berniat mengangkat janabah atau barang sebagainya. Pembicaraan berkaitan dengan adab ketika mandi wajib. Yang mana dalam bicara adab ketika mandi wajib ni dirangkumkan, disekalikan yang wajib dan juga yang sunat. Yang mana sebelum daripada kita mandi wajib, disunatkan kita mengambil wudu. Sebelum kita mandi wajib, disunatkan kita mengambil wudu. Sebelum mengambil wudu, disunatkan terlebih dahulunya kita menghilangkan kotoran di tubuh. Dengan bahawa mandi bersabung siap-siap bersih semua, kemudian barulah memulai mandi wajib. Pada ni, ini yang disunatkan. Yang mana di permulaan basuh pergelangan tangan. Mula-mula sekali basuh pergelangan tangan serta baca Bismillahirrahmanirrahim. Serta niat zikir, jangan niat Quran, sebab dalam keadaan berhadas besar haram membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat daripada ayat Al-Quran. Maka orang yang berhadas besar haram baca Al-Quran. Dibaca Bismillahirrahmanirrahim dengan niat zikir. Contohnya orang haid, orang nifas, dia makan, dia minum, dia buat apa pekerjaan, dia akan mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Orang haid, orang nifas, dia berhadas besar, kita maklum. Orang yang berhadas besar haram membaca Al-Quran. Jadi macam mana orang sedang haid, sedang nifas, dia sentiasa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tidak diharamkan jikalau tidak niat membaca Al-Quran, sama ada niat zikir ataupun tidak niat apa-apa. Ada ni. Jadi sebelum nak mandi wajib ni, ketika basuh pergelangan tangan, mulut disunatkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum baca Bismillah, baca A'udzubillah dahulu. Selesai baca Bismillah, baca Alhamdulillah pula. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Segala puji bagi Allah yang menjadikan air sebagai alat untuk kita bersuci dengan mengangkat hadas besar. A'udzubillah, Bismillah, kemudian Alhamdulillah. Begitulah juga. Ini bicara bab di awal mandi wajib. Sama juga di awal kita berwuduk, gitu juga. Kita basuh pergelangan tangan, kita baca Bismillah, sebelum tu sunat baca A'udzubillah. Selesai baca Bismillahirrahmanirrahim, sunat kita angkat pujian kepada Allah. Sekurang-kurangnya Alhamdulillah, sekurang-kurang. Nak comelnya Alhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahura. Alhamdulillah yang ala nikmatil Islam. Alal nikmatil Alhamdulillah yang ala nikmatil Islam wal iman, tu ada pada dalam kitab. Ataupun sekurang-kurangnya Alhamdulillah.
Kita baca bismillah ketika basuh pergelangan tangan di awal mandi wajib sama di awal wuduk, serta hati kita berniat bahawa basuh tangan ni sebagai sunat di permulaan kita mandi wajib. Sebagaimana kita di awal ambil wuduk, kita akan basuh pergelangan tangan. Kita disunatkan niat basuh tangan ni sebagai sunat wuduk. Sebab kita niat wuduk yang sebenar ketika basuh muka. Kita niat wuduk yang sebenar adalah ketika basuh muka. Basuh pergelangan tangan, berkomo-komo, memasukkan air ke dalam hidung ketika berwuduk dilakukan sebelum kita berniat ketika basuh muka. Jadi untuk dapat pahala sebagai sunat ketika berwuduk, masa basuh pergelangan tangan kena niat saja aku basuh tangan sebagai sunat wuduk. Kalau tidak basuh tangan kita tak boleh pahala sunat wuduk. Sebab kita berniat wuduk yang sebenar ketika basuh muka. Sekarang ni sebelum basuh muka ni, basuh pergelangan tangan, berkomo, masuk air ke dalam hidung dilakukan sebelum daripada kita berniat wuduk. Adapun basuh tangan sampai ke siku, sapu kepala, sapu telinga, basuh kaki, okeylah sebab dilakukan selepas kita berniat ketika membasuh muka. Tapi persoalan sebelum ni, dimulai dengan basuh pergelangan tangan. Kita kena niat basuh tangan tu sebagai sunat wuduk. Sama kita bicara bab mandi wajib. Kita tak niat lagi mandi wajib ni. Tak niat lagi mandi wajib. Tapi kita mulai dengan disunatkan basuh pergelangan tangan. Dah basuh tangan ni sebagai apa? Sebagai sunat di permulaan kita nak mandi wajib. Sunat basuh pergelangan tangan. Jadi nak dapat pahala sunat kena ada niat. Innamal a'malu binniyat, kena ada niat. Kita basuh tangan, fi'li, perbuatan. Qaulinya bismillahirrahmanirrahim. Qalbinya niat saja aku basuh tangan sebagai sunat ketika mandi wajib. Dia ada 3 tu. Basuh tangan fi'li, perbuatan yang sunat. Bismillahirrahmanirrahim, qauli, bacaan sunat. Di hatinya qalbi, niatlah sebagai sunat ketika mandi wajib. Kita basuh tangan. Selesai basuh tangan, disunatkan kita bersugi. Ni di awal mandi wajib disunatkan kita bersugi. Sama juga dengan disunatkan bersugi ketika berwuduk. Di manakah letak bersugi ketika kita berwuduk? Letak bersugi ketika berwuduk adalah selepas basuh tangan sebelum kita berkomo-komo. Di situ tempat bersugi. Kalau kita bersugi sebelum basuh tangan untuk berwuduk, kita kena niat asing pula. Saja aku bersugi sebagai sunat wuduk. Tak ada ni. Kita kok mana pun kita akan bersugi. Bersugi ni termasuk berus gigi itulah. Dengan kayu arak, kayu sugi tu afdal. Dengan kayu sugi tu, dengan berus gigi tu bersugilah nama dia. Yang mana bersugi di awal wuduk adalah sunnatun muakkadah yang ditinggalkan hukumnya adalah makruh. Makruh tidak bersugi ketika kita berwuduk dan ketika kita mandi wajib. Tapi memang kita kok mana pun masuk dalam bilik mandi, memang kita akan berus gigi. Betul. Tapi kita bergigi sebagai sunat wuduk ke berus gigi semata-mata untuk bersih mulut? Berus gigi semata-mata untuk bersih mulut memang dapat pahala sunat. Sebab bersih mulut tu sunat. Kita berus gigi untuk bersih mulut memang hukumnya sunat. Tapi sekarang ni kita bicara bersugi yang disunatkan ketika berwuduk. Tak ni. Bersugi yang disunatkan berwuduk. Ada tak bersugi tu? Tak ada.
maka hukumnya adalah makruh. Sama juga dengan bersugi ketika mandi wajib. Sunnatun muakkadah, sunat kuat tuntut. Tanpa bersugi hukumnya makruh. Tapi kita memang berus gigi. Tak ada orang yang mandi tanpa berus gigi. Mandi wajib ke, mandi sunat ke, mandi panah ke, mesti berus gigi. Orang yang mandi wajib pasti berus gigi. Tapi berus gigi itu sebagai sunat ketika mandi wajib ke, berus gigi sebagai sunat untuk bersih mulut saja. Benda yang sama. Kalau kita jadikan bersugi itu sunat ketika mandi wajib, kita boleh pahala sunat ketika mandi wajib, dan kita boleh pahala sunat bersih mulut. Benda yang sama. Tidak ada orang yang tidak berus gigi. Semua orang berus gigi belaka ya. Tapi berus gigi itu sebagai sunat wuduk, sunat mandi wajib ke tidak? Itu je persoalan. Jadi nak comel bersugi ni selepas basuh pergelangan tangan. Sama ada wuduk, sama ada mandi wajib. Tapi kalau kita bersugi, berus gigi sebelum kita berwuduk, sebelum kita mandi wajib, kita kena niatkan bersugi ni sebagai sunat ketika berwuduk, bersugi ni sebagai sunat ketika mandi wajib. Kena niat asing pula. Tapi nak comelnya, berwuduk sama, mandi wajib sama, dimulai dengan basuh pergelangan tangan. Basuh pergelangan tangan, baca bismillahirrahmanirrahim, niat di hati, basuh tangan sebagai sunat ketika mandi wajib. Lepas basuh tangan, permulaan, barulah kita pun bersugi. Bergigi. Lepas bergigi itulah, barulah menghilangkan cemar-cemar yang ada di tubuh. Kotor-kotor. Mandi bersabun dahulu. Selesai. Sebelum mandi wajib sungguhnya, ambil uduk terlebih dahulu. Ini kita bicara. Ambil uduk terlebih dahulu. Ketika ambil uduk tu pula, kembali balik kepada wuduk. Basuh pergelangan tangan sebagai sunat wuduk yang permulaan, niat sebagai sunat wuduk. Selepas basuh tangan, berus gigi pula. Tadi berus gigi, itu berus gigi sebagai sunat ketika mandi wajib. Sekarang ni berus gigi sebagai sunat ketika berwuduk. Pergilah pula. Ada ni. Dia ginilah contoh. Dia bukan masalah mulut tu berbau, tidak. Gini, kita biasa ni kita berwuduk, kita bersugi. Tiba-tiba belum selesai wuduk ke, selepas selesai wuduk kita kentut. Kita apa? Ambil wuduk kembali. Kita basuh tak pergelangan tangan? Kita basuh tak? Kita basuh. Tangan berkilat Tangan berkilat. Tapi kita basuh tak tangan? Contoh. Kita mandi panah ni, mandi nak semayang ni, mandi panah, mandi nak semayang. Kita bersabun tubuh kita, bukan mandi wajib ni, bersabun. Bersih tak tangan kita? Tak bersih apa? Kita sabun tubuh kita, tangan tu berkilat. Kita pun mula nak ambil wuduk. Kita basuh tak tangan? Kita tetap basuh. Sebab itu sunat wuduk. Kita pun basuh tangan. Kita pun bersugi walaupun mulut kita bersih. Sebab itu bersugi bukan kerana mulut kotor. Bersugi kerana sunat wuduk. Jadi tadi basuh tangan, bersugi untuk wuduk apa semua. Selesai wuduk, kentut. Kita pun ambil semayang semula. Kita basuh tak pergelangan tangan? Kita basuh. Bersugi ke tak? Sunat bersugi lain pula. Tadi saya bersugi dah. Itu wuduk hak pertama, hak batal. Ini wuduk hak lain pula ni. Sunat bersugi pula. Anda ni. Jadi dia bersugi di awal mandi wajib, selepas basuh pergelangan tangan, lepas tu dihilangkan cemar-cemar di tubuh, kemudian dia pun ambil wuduk. Dia ambil wuduk tu kena ada bersugilah pula sebagai sunat wuduk. Kemudian selepas daripada berwuduk ni sebelum mandi wajib, disunatkan dia memelihara daripada melakukan perkara yang membatalkan wuduk. Jangan sentuh kemaluan. Dia ketika mandi wajib, perkara yang menyebabkan batal wuduk adalah sentuh kemaluan lah. Sebab qada hajah akan dilakukan sebelum mandi wajib. Faham tak ni? Yang menyebabkan batal wuduk ketika mandi wajib adalah sentuh kemaluan. Jangan sentuh kemaluan dengan tapak tangan. Sunat pelihara wuduk tu jangan batal. Tiba-tiba ketika mandi wajib kentut contohnya, maka wuduk batal. Bagi pandangan Ibnu Hajar, sunat berhenti sekejap mandi wajib untuk ambil wuduk baru. Dia berwuduk sebelum mandi wajib. Kemudian dia pun mandi wajib, tiba-tiba dia kentut, wuduk dia batal.
Mandi wajib tak sah lagi ni. Berhenti dulu mandi wajib, ambil ismail semula. Itu pandangan Syekh Ibnu Hajar. Adapun pandangan Syekh Ramli, dia berwuduk sebelum mandi wajib. Kemudian tiba-tiba dia kentut ataupun disentuh kemaluan. Tidak disunatkan ambil wuduk baru. Sebab wuduk yang disunat ketika mandi wajib kekal belum batal. Ini pelik sikit ni. Tak ada ni. Sekarang disunatkan berwuduk sebelum mandi wajib. Itu yang aula lah. Berwuduk tengah mandi wajib pun boleh, lepas mandi wajib pun boleh. Ni wuduk sunat ni bukan wuduk kerana dia barang kecil untuk sembahyang tu wajib wuduk tu. Ni wuduk sunat. Dia berwuduk sebelum mandi wajib. Disunatkan dalam mandi wajib, pelihara wuduk jangan batal. Tiba-tiba tengah-tengah mandi wajib dia kentut, wuduk dia batal. Pandangan Syekh Ibnu Hajar, dia kena berhenti mandi wajib itu, dia kena berwuduk semula. Bagi pandangan Syekh Ramlinya, tidak disunatkan dia berwuduk semula. Sebab wuduk tu tidak batal. Wuduk tu tidak batal nisbah dengan wuduk yang disunatkan sebelum mandi wajib. Faham tak ni? Tapi wuduk tu tak boleh buat semayang wuduk tu. Sebab dia kentut dah tadi. Dia gini. Dia sama hukum dia gini. Kita disunatkan berwuduk sebelum tidur. Kita disunatkan berwuduk sebelum tidur. Kita disunatkan tidur dalam wuduk. Kita disunatkan berwuduk sebelum tidur. Dan kita disunatkan tidur dalam wuduk. Macam mana nak tidur dalam wuduk? Tidur melentang, lena saja wuduk sudah batal. Nak tidur dalam wuduk nak macam mana? Kena tidur dalam keadaan duduk, sandar di kepala katil sandar. Apa tidur sandar gitu? Tidur dengan wuduk. Mana? Dah disunatkan tidur dalam berwuduk. Sebab apa? Sebab kalaulah tidur melentang, lena sahaja sudah bukan wuduk batal. Lepas tu nak tidur dalam wuduk macam mana? Bersentuh pula suami isteri kulit, bukan wuduk batal. Ni ada orang-orang mengajar. Dia kata orang yang bermazhab Syafi'i tidak ada peluang untuk tidur dengan wuduk. Sebab bersentuh kulit suami isteri, wuduk sudah batal. Adapun mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, bersentuh kulit suami isteri, wuduk tak batal. Jadi orang yang bermazhab Hanafi, Hambali, Maliki boleh tidur dengan wuduk. Orang bermazhab Syafi'i tidak boleh tidur dengan wuduk. Sebab mazhab Syafi'i bersentuh kulit suami isteri, wuduk batal. Dia kata gitu. Dia wuduk batal ni bukan hanya bersentuh kulit suami isteri. Tidur lena, melentang atas belakang, bukan wuduk batal juga. Ni dia cerita gitulah. Dia kata orang bermazhab Syafi'i, fiqh mazhab Syafi'i bersentuh kulit lelaki perempuan, suami isteri, wuduk jadi batal. Jadi orang bermazhab Syafi'i tidak ada peluang untuk tidur serta dengan wuduk. Orang mazhab lain boleh tidur serta wuduk. Dia ingat ke bersentuh kulit je batal wuduk? Tidur lena tak batal wuduk? Kita berwuduk sebelum daripada tidur, dan disunatkan tidur dalam wuduk. Wuduk tu tidak batal dengan bersentuh kulit suami isteri. Wuduk tu tidak batal dengan kita lena tidur. Tak batal. Tak batal wuduk nisbah dengan tidur. Maknanya masa lagi dihukumkan tidur serta wuduk. Tapi dengan wuduk untuk tidur yang sudah batal kerana bersentuh suami isteri tadi ni, boleh nak pegang Quran? Tak boleh. Boleh nak bangun sembahyang sunat? Tak boleh. Tapi wuduk ni sebab tidur tak batal. Wuduk untuk suruh Quran tak ada dah. Wuduk untuk sembahyang sunat tak ada dah. Tapi wuduk untuk tidur kekal sampai pagi esok. Mana apa? Tidur dalam wuduk.
Bila wuduk untuk tidur tu batal? Apabila bersetubuh. Barulah wuduk untuk tidur tu batal. Nak sambung tidur, ambil wuduk lain. Anda faham situ mulai? Ada orang tua, dia tidur suku-suku. Ayah haji tidur bilik lain, mak haji tidur bilik lain. Sebab apa? Dia kata nak tidur dengan wuduk. Mentang-mentang tua. Apa dah bermuda tawak gitu? Dia tua-tua, nak tidur dengan wuduk, dia tidur suku-suku. Dia tak sedar tu. Bukan kata bersentuh kulit lelaki perempuan, suami isteri batal wuduk. Dia tidur lain tu batal wuduk juga tu. Katakan tidur, bersandar di kepala katil, duduk gitu. Dia wuduk untuk tidur, tidak batal dengan bersentuh kulit suami isteri. Tidak batal dengan tidur lena. Batal wuduk untuk tidur adalah dengan bersetubuh. Sama juga wuduk untuk mandi. Wuduk yang disunatkan untuk mandi wajib. Wuduk ni tak batal dengan kentut. Wuduk ni tak batal dengan sentuh kemaluan. Anda bagi pandangan Syekh Ramli nya, tak payah ambil wuduk baru. Untuk wuduk sunat tu lah. Tapi bila dia kentut dah, dia sentuh kemaluan dah, sudah mandi wajib, dia nak solat, itu wuduk yang wajib sebab dia nak solat. Ni wuduk sunat ni. Dia sebelum mandi wajib dia berwuduk. Ini wuduk sunat. Wuduk sunat ni tak batal. Dengan kentut tak batal. Dengan sentuh kemaluan batal dengan bersetubuh sahaja. Wuduk untuk mandi wajib. Wuduk yang disunatkan untuk mandi wajib. Mana kalau dia ambil wuduk sebelum mandi wajib, ketika mandi wajib dia kentut, dia sentuh kemaluan, wuduk tiada lagi. Wuduk yang disunatkan ketika mandi wajib. Tapi sudah mandi wajib nak solat, tu kena ambil wuduk lain lah. Itu bagi pandangan Syekh Ramli. Bagi pandangan Syekh Ibn Hajar, wuduk yang diambil sebelum mandi wajib, tiba-tiba kentut, tiba sentuh kemaluan, dia kena berhenti sekejap mandi wajib, ambil wuduk baru. Sunat hukum dia. Ini kita bicara wuduk untuk mandi wajib, bukan wuduk untuk solat. Orang duk amal tu, kita ambil wuduk sebelum wajib. Dalam mandi wajib itu disentuh kemaluan apa semua, selesai mandi wajib dia ambil wuduk tu semua. Itu wuduk wajib tu bukan kita bicara sekarang. Bicara sekarang sebelum mandi wajib, sunat berwuduk dengan sempurna. Selesai berwuduk tu, maka apabila sesak engkau daripada mengambil air semai itu, maka tuangkan olehmu akan air itu ke atas kepala 3 kali. Serta engkau berniat mengangkat janabah atau barang sebagainya. 3 kali ni, sekali kemudian lah. Tapi kali yang pertama tu, niatlah mandi wajib. Niat mandi wajib. Niat mandi wajib. Seperti dia katanya, nawaitu rafa'al janabati. Artinya saja aku mengangkat janabah. Saja aku mengangkat hadas junub. Ni niat ni seperti je ni. Dia niat mandi wajib ni banyak. Saja aku mengangkat hadas besar. Saja aku mengangkat hadas haid. Saja aku mengangkat hadas nipah. Saja aku mengangkat hadas junub. Paling mudahnya, saja aku mandi wajib kerana Allah. Tu senang. Niat hok kasar lalulah. Ni sudah selepas bersetubuh, saja aku mengangkat hadas junub. Selepas kering haid, saja aku mengangkat hadas haid. Selepas kering nipah, saja aku mengangkat hadas nipah. Jadi banyak teh. Jadi banyak jadi. Selepas beranak, saja aku mengangkat hadas wiladah. Gitu. Jadi banyak nama. Hak mudahnya, selepas bersetubuh ke, selepas kering haid ke, selepas kering nipah ke, saja aku mandi wajib kerana Allah. Tu sudah. Senang tu. Tapi 2 lah hak masyhurnya. Saja aku mengangkat hadas besar kerana Allah, dan saja aku mandi wajib kerana Allah. Itu masyhur. Sama dengan wuduk kita juga. Wuduk ni banyak niat dia. Ada beberapa niat. 9 niat ketika berwuduk.
Tapi yang masyhur kitanya, saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah, saja aku mengambil wuduk kerana Allah. Tu kita duk pakai. Walaupun dia ada dalam 8-9 niat ketika kita berwuduk. Tapi yang masyhurnya, saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah, ataupun saja aku mengambil wuduk kerana Allah. Sama juga. Hak mandi wajib. Saja aku mengangkat hadas besar kerana Allah, ataupun saja aku mandi wajib kerana Allah. Tak payah suku-sukulah. Saja aku mengangkat hadas junub, saja aku mengangkat hadas haid, saja aku mengangkat hadas nifas, jadi banyak nama. Tapi yang biasa diniat, saja aku mandi wajib kerana Allah. Tu mudah. Ada ni. Niat ni ketika permulaan air disiramkan ke atas kepala. Hak dalam kitab ni. Hak dalam kitab ni lah. Ketika siram atas kepala, disunatkan niat, saja aku mengangkat hadas janabah. Saja aku mengangkat hadas besar, ataupun saja aku mandi wajib kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian maka tuangkan olehmu. Dia eja hak tebal pun sama juga tak? Terwaunga tak? Ketewau alih nge. Tuangkan. Terwaunga tak? Dia je gitu belakang deh. Terwaunga tung. Terwaunga. Tuang. Kemudian maka engkau tuangkan olehmu. Kemudian maka tuangkan olehmu akan air itu ke atas pihak kanan 3 kali. Maka ke atas pihak kiri 3 kali. Dia mandi wajib ni, yang pertama dalam kitab ni, disiram atas kepala sekali. Kemudian siram sebelah kanan sekali. Siram sebelah kiri sekali. Kemudian siram atas kepala kali yang kedua. Siram belah kanan kali yang kedua. Siram belah kiri kali kedua. Sampailah 3 kali. Ada gitulah. Dan hendaklah engkau gosok di hadapan badanmu dan belakangmu. Maka hendaklah engkau gosok di hadapan badanmu dan belakangmu. Hak belakang tu, gosok tu setakat yang boleh kita gosok. Yang mana gosok ni hukumnya sunat lah dalam mazhab Syafi'i. Adapun dalam mazhab Maliki, kalau kita mandi wajib tidak gosok, maka tidak sah mandi wajib. Jadi mazhab Maliki, gosok ketika mandi wajib, gosok ketika berwuduk, hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Gosok ketika berwuduk, hukumnya wajib. Gosok ketika mandi wajib pun, hukumnya adalah wajib. Itu dalam mazhab Maliki. Yang mana memang kita ketika mandi wajib, pastilah kita akan gosok. Kita akan gosok. Jadi dia mandi wajib ni, kita sebelah kanan depan belakang, sebelah kiri depan belakang. Dia belah kanan depan belakang, belah kiri depan belakang juga. Faham tak? Dia macam mana? Dia sebelah kanan, lepas tu sebelah kiri. Dia depan dan belakang, belah kiri depan dan belakang. Itulah kalau kita mandi wajib. Kalau kita mandi mayat, dia gitu juga. Belah kanan, belah kiri. Tetapi dia belah kanan, belah kiri ni, dia buat kanan, kiri depan, dia pusing kanan, kiri belakang. Dia tak buat kanan depan belakang, kiri depan belakang. Sebab apa? Dia akan jadi banyak kali pusing. Kalau kita orang hidup, kita disunatkan basuh belah kanan, depan dan belakang. Belah kiri, depan dan belakang. Adapun ketika memandikan mayat, mayat melentang, sebelah kanan di hadapan, sebelah kiri di hadapan. Barulah pusing, belah kanan di belakang, belah kiri di belakang. Sebab kalaulah kita buat macam orang hidup,
Mayat tu melentang, kita buat sebelah kanan, kita basuh sebelah kanan belakang. Jadi banyak pula kita gerakkan mayat. Lepas tu kita pun basuh belah kiri, belah depan, lepas tu pusing belah belakang. Jadi banyak kali gerak. Jadi kalau kita orang hidup ni, kita mandi wajib, depan belakang sekaligus, kanan, depan belakang sekaligus, kiri. Adapun ketika mandi mayat, ketika melentang ni, basuh belah kanan dahulu, belakang jangan sentuh lagi, basuh belah kiri pula. Pusing sekali pusing je. Basuh belah kanan belakang, basuh belah kiri belakang. Itu kalau kita memandikan mayat supaya tidak banyak kita gerakkan mayat. Berbeza dengan ketika kita mandi wajib orang hidup. Ni aturan belaka ni. Perkara yang disunatkan. Dan hendaklah engkau selat-selati segala rambutmu, dan engkau sampaikan itu kepada segala lepatan badanmu dan segala tempat rambutmu, sama ada jarang ataupun tebal. Dan engkau pelihara olehmu daripada menyentuh zakarmu pada ketika mandi. Ini semua adab-adab yang disunatkan ketika mandi wajib. Wallahu a'lam. Minggu depan macam biasalah, insya-Allah. Yang duk tanyalah pula, bulan puasa tak ada kelas ke? Kenapa pula tak ada kelas? Bulan puasa lah lagi kita nak buat kelas, sebab pahala gandaan 70. Pahala gandaan 70. Ada ni. Maknanya belajar ilmu agama ni pahala besar, pahala wajib gandaan 70. Kita kalau boleh bulan lain sejam setengah, bulan Ramadan 3 jam. Biar jadi ganda lebih banyak dah. Bulan lain pukul 9 sampai pukul setengah, bulan Ramadan pukul 9 sampai pukul 12. Orang agama. Dah lah, hari Sabtu biasanya bulan-bulan lain ni nak pergi 4 jamu tau. Kalau bulan Ramadan ada orang jamu. Tak ada kan? Balik pukul 12. Baru kena sungguh. Bulan Ramadan kita meningkatkan amal kepada Allah. Amal mana? Amal belajar. Amal wajib kepada kita. Ini lebihnya kuliah duha. Dia tidak terganggu dengan Ramadan. Kalau kuliah maghrib, dia tertangguh dengan bulan Ramadan. Lepas tu, dan kita ada tu salikin yang kita baca dulu, ingat tak? Ada tu salikin yang kita baca di awal dahulu. Bilakah waktu belajar? Waktu belajar agama adalah waktu duha. Lepas maghrib sembahyang sunat awabin, lepas maghrib membaca Al-Quran. Itu lepas maghrib berzikir. Belajarnya waktu pagi. Dan kita ada tu salikin kita kan. Belajar waktu pagi, bukan lepas maghrib. Lepas maghrib sembahyang sunat awabin, lepas tu baca Quran, lepas tu berzikir tunggu isyak. Bukan time belajar masa tu. Hak sebenar lah. Tapi oleh kerana kitanya waktu yang orang ramai waktu maghrib. Tapi kuliah maghrib, dia tertangguh dengan Ramadan. Waktu kuliah maghrib pun satu kitab saja. Kita kuliah duha, waktu panjang sedikit, 2 kitab. Dan alhamdulillah kuliah duha tidak tertangguh dengan bulan Ramadan. Itu kelebihan kuliah waktu duha. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.